Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati asy-syaikh Ahmad asy-syaikh Abdul Samad Al-Palimbani. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu yang juga dikenali dengan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga Allah. Moga-moga pengajian kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda serta menghapuskan segala dosa-dosa kita, sama ada dosa yang tersembunyi ataupun dosa yang secara terang-terangan, dan akhirnya Allah menempatkan kita di dalam syurganya nanti, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, totok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita Hidayatus Salikin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, faslun fi adabit tayamumi. Ini suatu fasal pada menyatakan adab tayamum. Maka jikalau lemah engkau daripada memakai air kerana ketiadaan akan dia,
kemudian daripada engkau tuntut akan dia, atau kerana suatu yang menegahkan daripada sampai air kepadanya, daripada binatang buas, atau ada orang yang berkehendak menghabis akan dikau, atau ada air hadir tetapi berkehendak kepadanya kerana dahagamu atau dahaga taulanmu, atau ada air tetapi memiliki bagi orang lain daripadamu, padahal tiada dijual akan dia melainkan lebih daripada harga yang beradat pada waktu itu dan pada tempat itu, atau bagimu luka atau penyakit yang engkau takut binasa akan dirimu, atau takut binasa suatu daripada engkau, daripada anggotamu, maka hendaklah ketika itu bahawa engkau niatkan hingga masuk waktu semayang fardu, kemudian maka engkau sahaja apa tu? Buyang, apa tu? Debu. Maka engkau sahaja debu yang suci. Sahaja situ. Yang suci lagi tiada bercampur dengan suatu, dan engkau tepuk atas dua tapak tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada segala mukamu sekali, dan niatkan olehmu ketika itu mengharuskan sembahyang seperti engkau kata. Baik, apalah situ dulu. Baik. Sekarang ni kita nak sambung kitab kita Hidayatus Salikin ni, perbicaraannya tentang tayamum. Tayamum. Sebelum ni kita belajar tentang wuduk. Lepas tu kita belajar mandi junub. Kemudian barulah tayamum, kerana tayamum tu dia ada saling kait dengan wuduk dan juga mandi wajib tadi, kerana dia sebagai tempat gantinya. Seperti mana Allah sebut di dalam suratul Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-6. Setelah Allah menerangkan ayat berkenaan dengan ambil wuduk, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian kata Allah, wa in kuntum, dan in jika, kuntum kamu semua, dan jika kamu semua junuban fatahharu, dan kalau kamu dalam keadaan junub maka bersucilah, yakni makna kata mandilah. Kemudian lagi kata Allah, wa in kuntum, dan jika kamu semua marda, yakni sakit, aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti wal mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Tu ayat tu. Dan jika kamu sakit tidak boleh kena air, atau dalam pelayaran yakni musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan juga mandi, maka hendaklah kamu bertayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba, hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Macam mana? Famsahu biwujuhikum, yakni kamu sapulah muka kamu, wa aidikum minhu, dan juga kamu sapu muka kamu dan juga kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Kemudian Allah kata, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin.
Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, kepayahan. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tetapi ia berkehendak membersihkan, mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Antara hikmahnya nak menunjukkan bahawa Islam itu bukan agama yang menyusahkan, bukan agama yang rigid, bukan agama yang jumud, bukan agama yang tak boleh bincang lah, maknanya tak boleh toleransi. Kalau gitu tak. Tak boleh ambil uduk, ada cara lain, yang ni dengan bertayamum. Itu maksud dia. Antara hikmah yang kita dapat dari sudut tayamum ni. Kemudian makna tayamum tu sendiri dari segi bahasanya ialah tujuan, ataupun satu benda yang kita niatkan. Itu tayamum. Tayamum berasal daripada perkataan amma. Setengah pandangan menyebut begitu dengan makna memperbaiki ataupun mengelokkan. Jadi sebab tu tayamum dia sebagai tampungan kepada satu perkara yang tak dapat nak disempurnakan. Asal hukum penyempurnaan itu mesti dengan mengambil wuduk ataupun dengan menggunakan air tadi tu, nak mandi wajib. Tetapi tak dapat, kerana ada beberapa kekangan, maka dibenarkan tayamum itu untuk menampungnya. Itulah yang dinamakan sebagai tayamum. Kemudian dalam kitab Hidayatul Salikin ni, kitab fiqah untuk ustaz lain lah, untuk guru lain mengajarlah bahagian fiqah. Adapun dalam Hidayatul Salikin ni dia nak mengajar kita tentang adab. Tayamum tu ada adab-adabnya pula, supaya bila dengan adab maka amal kita buat itu insya-Allah sempurna elok. Al-a'malu bi khawatimiha. Amal-amal kita hendaklah kita laksanakan dia dengan khawatim, dengan sempurna, dengan elok, barulah cantik. Ada macam kita dalam kehidupan lah, kan? Kalau orang datang rumah kita, ya tak? Bantai nak balik tu dia main belah gitu je, boleh tak boleh? Boleh juga, tapi tak ada adab lah. Masuk elok, keluar pun elok lah. Tak keluar nonong gitu. Kawan tu pergi dapur, pergi ambil air, gigi tak ada dah dia. Mana pergi? Kan? Tapi biskut atas piring dia bawa balik sekali. Dengan biskut hilang, mana dia pergi? Kan? Tapi adab tak cantik lah. Patut adabnya minta diri dulu nak balik dulu gitu. Tak payah kata nak minta balik, nak tumpang tandas, orang minta adab Melayu. Nak tumpang tandas boleh? Maknanya adab. Itu adab. Bila adabnya cantik, maka orang suka tak? Orang suka. Orang kata baik dia tu, bagus dia tu, adab, kemah, elok, cantik. Orang senang kawan dengan dia. Kalau manusia pun suka orang beradab, apatah lagi Tuhan. Itulah pentingnya tasawuf. Tasawuf ni nak didik kita buat satu benda amal tu dengan adab pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Maka kalau manusia pun suka orang beradab, apatah lagi Allah yang mencipta manusia ni. Allah lebih-lebih lagi suka satu-satu amal kita buat dengan penuh adab. Maka terbitlah kitab Hidayatul Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang yang diterjemah daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka terhasillah kitab kita ni, dan kita pun mengaji insya-Allah. Jadi kata Syekh, faslun, ini satu fasal fi adabit tayamum. Adab tayamum. Ini suatu fasal pada menyatakan adab tayamum. Maka dia kata, jikalau lemah engkau, makna lemah di sini tidak mampu. Maka jikalau engkau tidak mampu, lebih kurang gitulah, lemah engkau daripada memakai air, makna kamu tak mampu untuk menggunakan air. Makai itu makna menggunakan air. Kenapa? Ada beberapa sebab. Antaranya kerana ketiadaan akan dia mana? Dia air. Sebab air tak ada. Jadi ini jadi syarat, syarat tayamum. Walaupun Tok Syekh tak sebut syarat sini, tapi dia jadi syarat sebenarnya.
Maka syarat dia nak boleh ke tayamum tu, syarat tamu antaranya iaitulah yang pertama ketiadaan akan air. Makna tak ada air. Selagi ada air tak boleh tayamum. Mutayamum debu sampai nak berhabuk muka sekalipun nak tak dikira sah tayamum tu. Sebab apa? Tayamum ni kira sah bila air tu tak ada. Berbeza dengan istinja menggunakan batu. Kan? Kita nak istinja guna batu boleh walau ada air. Tapi kalau main dengan tayamum wuduk ni, syarat wajib mesti air dulu. Air tu tak ada, barulah boleh pakai apa nama? Tayamum. Sebab tu dalam perkara yang membatalkan tayamum bila adanya air. Bila hadir air, maka tayamum batal. Kita dah tayamum, masa tu tengok tak ada air, kita pun tayamum. Tayamum, tapi belum semayang lagi. Bau kamat, tengah-tengah kamat orang jerit, ada dah air. Kena pergi ambil uduk, pakai air. Tak boleh kata, awak tak dengar. Tak boleh. Kena pergi ambil uduk, pakai air. Kalau semayang juga pakai tayamum tu tak sah. Kemudian kalau tengah semayang, tu imam, waladdallin, amin, amin. Orang belakang jadi air ada dah, kata. Dengar semayang, dengar orang jerit kata air ada dah. Air ada dah. Macam mana nak buat? Setengah pandangan ulama kata teruskan semayang. Setengah pandangan lagi kata boleh batalkan. Tadi ni pandangan-pandangan. Yang kuat kata teruskan semayang. Sebab apa? Sebab dah mendirikan solat. Ada pandangan yang lebih kuat mengatakan haram batalkan solat bagi solat fardu. Kalau solat sunat tak apa, hukumnya makruh batal. Tapi kalau solat fardu haram batal. Dah semayang dia tu dah buat kan? Teruskan je lah. Ataupun dah sudah semayang, dah tengah wirid subhanallah, 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 kata air ada dah. Air ada dah. Tadi dia tayamum, tak apa, sekira sah. Tak ada masalah. Tak perlu ganti lain. Okey. Dia begitu berkenaan dengan ketiadaan air tadi tu. Ketiadaan akan dia. Kemudian daripada engkau tuntut akan dia. Tapi ada syarat juga. Tak ada air tu daripada engkau tuntut akan dia. Daripada engkau tuntut akan dia tu maksud apa? Setelah engkau menuntut, maknanya mencarinya. Bukan bangun-bangun tidur, air tak ada ni. Terus walaupun malam tadi tu memang air tak ada, bangun-bangun subuh dia buat sangka je, air tak ada, tayamum teruslah. Tak boleh, kena cari dulu. Kena cari dulu. Dalam mencari air ni ada beberapa pandangan daripada alim-alim ulama lah. Ada beberapa pandangan daripada alim-alim ulama yang menyebut bahawa pertama sekali kita kena cari air, wajib kita cari air lebih kuranglah dalam lingkungan 300 hasta daripada tempat kita. Maknanya sekitar kita. Contoh, rumah kita tak ada air sebab tak bayar bil. Apa nama, allowance lambat masuk. Jadi tak ada lagi bayar. Rumah kita tak ada. Rumah sebelah ada, jiran sebelah. Minta izin dia, boleh tak nak pakai air dia. Nak ambil wuduk. Tu kita cari juga tu. Tak boleh, rumah kita tak ada air, tayamum terus. Dah, rumah orang ada air, minta dululah. Kalau dia tak bagi tu lain cerita. Ataupun pergi surau, pergi ke masjid ke mana ke, mana yang ada air lah, cari dulu. Tapi kalau cari-cari tak jumpa, baru pergi ke rujukan yang kedua pula. Sekiranya dia yakin luar daripada 300 hasta tadi, jarak ni lebih kurang 150 meter. Kalau dia yakin luar daripada 150 meter dari tempat dia tu, rumah dia tu, adanya air, dia yakin. Contoh, apa nama sini, Wanong tak ada air, tapi dia yakin mana? Jauh sikit daripada sini. Mana? Kawasan tu, dekat Masjid Nurul Salam tu. Dekat kawasan tu dia yakin memang ada air. Ataupun contoh dia telefon kawan sana, kata ada, rumah aku ada air. Wajib dia pergi sana ambil air. Tapi kalau dia tidak yakin, zon saja ataupun memang dia tak yakin,
tak yakin bahawa luar daripada 300 hasta tu ada air, maka tak wajib dia pergi. Kalau dia tidak yakin. Tapi kalau yakin, wajib. Sampai mana jarak dia? Ulama buat ni lah apa nama panduan, iaitu lebih kurang lah 4.5 kilometer. Sejauh tu jarak sekiranya dia yakin. Kena pergi cari. Jauh lagi pada cari dah yakin ada air kat Nurul Salam tu, gigi habis dah, orang sana pula habiskan. Lepas tu luar daripada 4.5 km tak usah cari dah. Maka barulah tuntutannya tayamum teruslah. Tayamum terus. Jadi itu cerita tentang bagaimana kedudukan jarak daripada menuntut akan air tersebut, mencari air. Atau dia kata kerana suatu yang menegahkan daripada sampai air kepadanya. Cerita sama juga macam tadi. Suatu yang menghalang air dapat kat dia, dia tak ada air kat tempat dia, tapi depan sana ada air. Macam tadilah, sama ada 300 hasta atau 4.5 km tadi. Contoh ni contoh aja. Di sini tak ada air, dia yakin di Nurul Salam tu ada air, tapi terhalang dia nak pergi ambil air dekat Nurul Salam. Sebab apa? Ada sebab dia. Menegah daripada sampai air padanya daripada binatang buah. Orang cerita dekat Masjid Nurul Salam ada rimau. Kalau pergi je, mu tak bawa balik air dah, kan? Memang tak balik terus dah. Mati kena makan dik rimau. Ada binatang buas, maka tak wajib dia pergi sana kerana mendatangkan mudarat. Islam menjaga diri. Jadi kalau perkara yang mendatangkan mudarat tak perlu. Walaupun kita yakin sana ada air. Kita jalan-jalan masuk hutan, lepas tu kita nak ambil uduk, air tak ada ke apa sebagainya, kita pun nampak ada air sungai, tapi dalam air sungai tu buaya siap nganga dah tunggu. Masuk dia kata. Masuk aku terkam. Jadi ada buaya mendatangkan mudarat bahaya. Jadi tak perlu dia ambil air tu. Walaupun situ ada air, tapi ada binatang buas. Tak kira lah macam mana, lebih kurang macam itulah contoh-contoh. Atau ada orang yang berkehendak menghabis akan dikau. Ayat dia. Makna dia orang tu nak bunuh kita. Sama macam binatang buas tadi, makna mendatangkan mudarat. Ada kat depan sana tu ada air, tapi bapak gangster duduk situ. Masuk. Bukan hang dapat air, hang tinggal darah je air hang. Mati terus situ. Jadi mendatangkan mudarat tak perlu. Tak perlu. Sehingga kan juga kalau kita pergi, ada tak disebut sini? Saya tambahlah, dalam kitab-kitab yang lain dia ada sebut. Sehingga kan juga kalau kita duduk dalam hutan tu, kita pasang kemah tak? Dekat kemah kita tu adalah harta-harta kita ke, makanan ke apa ke, barang-barang asasi yang penting. Dan kita tinggal seorang je masa tu. Air tak ada. Kita tahu kat depan sana ada air, tapi kalau kita pergi ambil air kat depan sana, harta kita kat sini dirampas ataupun jadi masalah ke apa ke, maka itu pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab kita kena jaga barang-barang keperluan kita tu lebih penting lagi. Jadi kena tengok keadaan tu macam mana. Dia begitu. Baik, jadi sebab tu Islam bukanlah tak kira hang tetap kena dah tengok pada keadaan. Jadi Islam ni kena faham. Sebab tu kena menuntut ilmu, kena mengaji. Islam ketat sangat pun tidak, longgar sangat pun tidak. Dia macam pakai seluar. Kalau kita pakai ketat sangat, napas pun tak boleh. Perut XL pergi pakai S. Sendak gini. Gitu, sangkut nak cakap tak boleh. Kan? Senak terus situ. Tak boleh. Kan? Ketat sangat menyusahkan diri. Longgar sangat tak boleh kak. Pinggang dia M je, pakai XXL. Sarung jatuh. Longgar sangat tak boleh kak. Jadi begitulah Islam. Mu ketat sangat, payah. Payah, ni tak boleh, ni tak boleh. Longgar sangat pun tak boleh kak. Tak apa, air tak ada, tak payah semayang lah. Tuk mu. Itu longgar sangat tu, kata tak boleh. Tetap kena semayang, tapi caranya ada cara, yakni tayamum.
Ketat sangat tak boleh, longgar sangat tak boleh. Lepas tu kita kena tahu timbal dia macam mana dengan ilmu. Tu. Baik. Atau dia kata ada air, hadir. Hadir tu maknanya air tu adalah wujud. Tetapi berkehendak kepadanya. Tetapi air yang ada tu cukup-cukup je kita perlukan untuk kerana apa? Kerana dahagamu. Air tu air minum. Dan air tu sikit sangat. Kalau air tu banyak tak apa lagi. Tak, ni air tu sikit cukup-cukup untuk perjalanan musafir kita tadi ataupun perjalanan kita dalam hutan ke, cukup-cukup untuk buat minum. Kalau kita pakai air ni buat ambil uduk, air minum tak ada. Bila air minum tak ada, badan jadi kering. Jadi boleh mendatangkan mudarat, boleh menyebabkan kematian. Ceritanya contoh dalam kalau dalam hutan boleh gagah lagi. Dekat padang pasir. Padang pasir kawasan kering. Air tak ada. Kan? Yang ada air yang kita kantung dalam beg tu air minum. Minum kita pakai buat ambil uduk, air minum tak ada. Perjalanan jauh lagi padang pasir, panas terik, boleh mati tengah-tengah padang pasir tu. Jadi mendatangkan mudarat tak boleh juga. Itu dikira perkara-perkara yang menghalang air. Maka mengharuskan tayamum. Itu dia. Kepadanya kerana dahagamu atau dahaga taulanmu ataupun kawan kita. Taulan tu maksud kawan, orang yang ikut dengan kita. Maknanya air minuman untuk rombongan yang berdagang tadi ataupun yang bermusafir tadi. Tu. Atau ada air, ada lagi air, tetapi milik bagi orang lain. Air tu bukan milik dia, air tu orang lain. Macam tadi dah saya sebut jiran dia punya ataupun orang lain punya lah, bukan dia punya. Sebab tu air ni tak boleh suka-suki tak boleh. Selamba je dia jogging depan tu. Lepas tu terpijak tahi kucing. Nampak depan rumah orang tu ada pili. Selamba dia buka basuh kasut dia. Haram hukumnya. Sebab apa? Air tu kan dia punya. Air tu orang tu punya. Mana kena minta izin dulu. Cik, saya nak pakai air boleh? Kita kawan lain, kawan tu kata, yang kita jiran, pakailah tapi bayarlah RM5. Ada mak tak guna punya jiran. Tapi nak ceritanya, kalau dia kata kena bayar. Sebab air tu milik dia. Tu kena faham. Setiap barang ni ada milik. Jangan awak suka ambil je. Kan? Ambil serai orang. Lama dia lalu depan rumah orang, ada daun serai, petik. Ya Allah, mana boleh. Ada hak dia, ada orang dia, ada tuan dia. Tak boleh buat suka hati. Hatta air sekalipun. Lepas tu dia kata air itu milik orang lain, daripada mu, bukan air kita. Padahal tiada dijual akan dia. Kita nak beli, dia tak nak jual. Jadilah tak boleh dikira macam tak ada air juga. Walau air itu ada, tapi air itu orang punya dan dia tak nak jual. Kita tak boleh nak beli. Anak kita nak bayar mahal pun dia tak nak. Jadi kira tak ada air, diharuskan tayamum. Melainkan dia kata lebih daripada harga yang beradat pada waktu itu dan tempat itu. Dan juga kalau air itu dijual dengan harga yang melampau, yang tak logik akal. Kata boleh mu nak ambil air, nak guna air aku buat ambil uduk, kan? Aku kira gini lah. Kira satu botol gini tak mahal mana, RM1,000. Tu mahalnya. Dah ikan siakak pun RM1,000 dia tu. Contoh. Nampak? Masuk juga. Nampak? Jadi dia nak jual melampau sebotol gini RM1,000. Tu air yang tak masuk akal. Dan kita pun waktu tu duit tak banyak mana. Kalau kaya sungguh tak apalah beli-beli. Duit kita pun cukup-cukup aja. Jadi tak mampu, dikira macam tak ada air juga. Maka diharuskan menggunakan tayamum. Tu cerita dia. Faham satu-satu kedudukan. Bukan suka-suka terus tayamum. Tengok dulu keadaan tu macam mana. Boleh ke tak boleh. Macam ada satu orang, ni kisah benar lah, kan? Tapi kita cerita ni bukan nak bodokkan siapa-siapa. Cumanya kita nak ambil contoh supaya jadi teladan. Dia malam tadi tu malam Jumaat, kan? Jadi esoknya nak mandi wajib lah, nak pergi sembahyang subuh. Buka-buka pili dalam bilik air, tak ada air.
Terus-terus dia tayamum dan semayang subuh. Boleh. Gi kena cari kat luar dulu, air ada tu dekat surau ke, kat masjid ke, macam mana ke. Kena usaha dulu. Nak cari air tu tak boleh main suka-suka terus sikit-sikit tayamum. Tak ada buka pilih air, tak ada air tayamum. Tak boleh terus begitu. Lepas tu kena tahu hukum hakam. Nak kena tahu hukum hakam. Baik. Hingga mana dia tadi hilang lah. Sebut malam Jumaat tak jumpa dah. Lebih daripada harga yang beradat pada waktu itu dan pada tempat itu. Maknanya harga tu tak sesuai dengan waktu itu, masa zaman tu, ataupun tak sesuai dengan tempat keadaan, uruf. Ni maknanya kembali kepada uruf. Tapi kalau standard negara tu air mineral gini memang RM1,000. Kalau standard itu memang ada air sampai ribu-ribu. Nak mana? Kan kita pergi mana negara yang mata wang dia jatuh rendah. Contohnya macam negara Indonesia. Kadang-kadang satu-satu benda sampai ribu-ribu dengar. Ini berapa harga ongkosnya ni? Ini 2 juta pak. 2 juta. Mahal kan? 2 juta dia rupiah. Kan 2 juta ringgit Malaysia. Rasa nak jadi jutawan pergi lah sana. Nak juta-juta saja sana. Ribu-ribu. Jadi kadang-kadang bukan pada sudut nilaian disebut tadi tu. Tengok pada uruf. Sebab tu ulama' dia kata kembali kepada urufnya, yakni pada waktu dan tempat tersebut. Atau bagimu luka, ataupun lagi perkara yang boleh mengharuskan tayamum, ada berlaku luka pada anggota badan kita ni. Kalau anggota wuduk, maknanya tak boleh ambil wuduk, kena tayamum lah kalau lukanya di tempat wuduk. Tapi kalau nak mandi wajib memang seluruh badan. Tetapi kalau luka tu, kalau kita just nak ambil wuduk je, bukan masa nak mandi wajib, nak ambil wuduk je, tapi luka tu bukan pada tempat anggota wuduk, tak perlulah tayamum, sebab tak ada kena-mengena. Tu bukannya, jangan faham asal luka kena tayamum. Tak, tengok tempat dia. Atau bagimu luka, dia kata, atau penyakit. Penyakit macam mana? Penyakit yang tak boleh kena air. Penyakit yang engkau takut binasa akan dirimu, dia kata. Sebab yang ni farsi, apa nama tu? Macam mana ayat dulu pun dah. Tanyalah orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Maknanya dalam bab kesihatan nak tanya siapa? Tanya ulama'. Ulama' bukan pakar kesihatan. Tanya doktor. Tanya doktor. Doktor kata kamu jangan kena air. Kalau kamu kena setitik je air, mati terus. Penyakit apa tak tahulah. Catatlah contoh gitu. Kena setitik, mati terus. Maka tak boleh pakai air. Bila tak boleh pakai air, itulah tayamum. Dan kalau doktor kata debu pun tak boleh, tayamum tak boleh kena, kalau mati juga. Maka cara lain pula. Tengoklah. Yakni dengan cara solat hormat waktu. Sebab dia tak boleh nak kena air, tak boleh, tapi wajib kena qada semula, ganti balik. Sebab tak sempurna penyucian taharah dia tu dalam bab mengambil wuduk dia. Tu kita kena tengok. Jadi Islam ni walau apa jua keadaan, semayang tetap wajib. Semayang tetap wajib. Baik. Akan dirimu mana tadi? Bagimu luka atau penyakit yang engkau takut binasa akan dirimu, atau takut binasa suatu daripada anggotamu, ataupun tadilah sama ada mendatangkan mudarat pada diri, atau mungkin tak pada diri tapi pada anggota badan. Mungkin boleh merosakkan tangan ke apa ke dan sebagainya. Contoh macam orang yang mati terbakar. Macam mana nak mandikan jenazah dia? Dia tak boleh mandi sebab kalau pakai air, jiru-jiru air, kan kulit dia dah terbakar, dia jadi macam gelupah-gelupah itu. Bila kita simbah air, nanti gelupah-gelupah tu semua tercabut. Habis kalau dah tercabut, apa nak dikapankan lagi dah? Semua tertanggal habis. Maka kena jaga. Jadi yang macam tu tak boleh nak dipakai air, pakailah tayamum. Begitu juga keadaan zaman hari ini. Ulama' kita, tok mufti kita dah mengeluarkan pandangan mereka, fatwa mereka. Orang yang mati dalam keadaan kena penyakit COVID ni,
yang keadaan boleh mendatangkan bahaya mudarat berjangkit pada orang yang hidup, maka dia buat dengan cara tayamum pada jenazah tersebut. Ada. Itu kita serah pada tuan-tuan mufti lah. Mereka yang meletakkan hukum dan keputusan berdasarkan ilmu-ilmu mereka yang tinggi. Nak ceritanya macam tu. Baik. Kemudian lagi katanya takut binasa sesuatu daripada engkau anggotamu, maka hendaklah ketika itu bahawa engkau niatkan hingga masuk waktu sembahyang. Jadi semua-semua tu tadi adalah perkara yang mengharuskan tayamum. Tapi syaratnya pula lagi dia kata bahawa engkau niatkan. Mana niat mana? Niatkan tayamum tu. Mana nak masuk nak buat tayamum tu, syarat dia hingga masuk waktu sembahyang fardu. Maknanya mesti masuk dulu waktu sembahyang baru boleh masuk niat nak tayamum. Tayamum siap-siap sebelum waktu sembahyang tak sah, tak terpakai. Ada maghrib, contoh maghrib 7-8 minit lah, kira lah lebih kurang lah 7-10 ke macam tu kan. Kita pun tayamum pukul 7, tak masuk lagi waktu. Bila tak masuk waktu lagi tak boleh. Dia mesti setelah masuk waktu. Lepas tu kena faham tak apa makna masuk waktu. Masuk waktu bukan dengan azan. Banyak orang salah faham. Azan menandakan masuk waktu, tapi bukan mesti masuk waktu itu dengan azan. Sebab azan tu Tok Bilal azan. Kalau Tok Bilal azan lambat, dah elang lambat masuk, lambatlah dia ni azan. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Nampak kan? Lambat dia. Dah lepas 5 minit dah masuk waktu. Dah 5 minit lepas tu baru dia nak azan. Jadi lambat 5 minit. Jadi bukanlah masuk waktu lepas 5 minit tu, masuk waktu tadi dah, tapi dia yang lambat azan. Lepas tu bukanlah mesti, tapi cuma jadi panduan. Masuk waktu yang paling tepat guna apa? Macam mana nak tahu mana masuk waktu yang paling tepat? Takwim pun bukan paling tepat. Takwim tu kiraan matematik, ilmu falak dia. Nampak? Yang paling tepat kata ulama ialah matahari. Sebab tu kita belajar perkenaan dengan masuk waktu sembahyang. Baca dalam kitab-kitab fiqh. Bab dia bab masuk waktu solat. Dia bicara kalau subuh iaitu fajar, namanya fajar sodik. Tanda-tanda fajar sodik ada keluar cahaya. Cahayanya cahaya melintang. Bila keluar cahaya melintang, itu maknanya dah mula masuk waktu subuh. Bila habisnya, bila matahari mula keluar, jenguk sikit je, nampaknya matahari tu sikit, habis dah waktu subuh. Zuhur bila matahari duduk betul-betul di atas objek sehingga tidak mendatangkan bayang, masa tu belum masuk lagi, itu panggil waktu istiwa. Waktu duduk, matahari duduk betul atas objek, bayang sampai tak ada sebab tepat sangat dia duduk. Bila matahari tu terkeluar sikit, tu panggil tergelincir matahari. Bila matahari tu keluar sikit, pop, terkeluar bayang, masuk waktu zuhur. Sampai mana? Sampai objek tu dengan bayang sama panjang. Objek panjang ni, bayangnya pun panjang ni, maka habislah waktu zuhur. Bila bayang tu lebih daripada objek, objek panjang ni je, bayang dia lebih panjang sikit daripada objek, maka masuklah waktu asar. Bila habis waktu asar, bila matahari tenggelam sepenuhnya, maka bila habis waktu asar, masuklah waktu maghrib. Bila habis pula waktu maghrib, bila cahaya merah kehilangan, cahaya merah dah hitam sehitam-hitamnya langit, betul-betul gelap, maka habislah waktu maghrib, masuklah waktu isyak. Begitulah. Sebab itu waktu maghrib jangan dilewat-lewatkan, kerana waktunya sangat-sangatlah cepat. Macam yang kita tengok kat luar tu, kejap je merah tu hilang. Jadi takut-takut kalau kita melambat-lambatkan sembahyang maghrib, rupa-rupanya waktunya dah habis. Tapi ialah sekarang ni zaman, minta maaf cakap, zaman orang kurang ilmu. Bila orang kurang ilmu, maka ulama-ulama pun menyusunnya dalam bentuk takwim solat. Maka disusunlah waktu-waktunya. Jadi kita yang kekurangan ilmu untuk melihat matahari ni tadi, kita taklid mengikut pandangan ikut takwim sudah memadai. Tak apa dah. Sebab begitu. Samalah juga, minta maaf cakap
asalnya khutbah ialah ucapan, bukan membaca. Itu asal khutbah. Sebab khutbah tu berucap. Bila berucap spontan. Nah, cakap itu tanpa ada teks. Tetapi keadaan sekarang kadang-kadang nak suruh berucap terus, orang tak mampu. Kan? Orang tak mampu, maka adalah Jabatan Agama Islam kita sediakan teks. Maka itu bahagian memadai. Tak apalah macam tu. Tapi asal dia sebenarnya. Asalnya begitu. Nah, dan kemudiannya binasa akan di mana? Hingga masuk waktu semayang fardu, kemudian maka engkau sahaja. Kemudian maka engkau sahaja di sini dia kata maknanya meniatkan, yakni mengqasadkan. Maknanya sahaja aku bertayamum. Itu maksud sahaja tu. Maknanya kita niatkan. Jadi dobit situ. Kemudian maka engkau sahaja, dobitnya makna engkau niatkan. Niatkan, makna niat nak tayamum lah, niat akan tayamum itu. Kemudian niatkan akan debu yang suci. Mana kita pun mulalah, barulah mula tepuk atas debu. Dan syarat debu tu mesti debu yang suci. Debu yang ada najis tak boleh. Sebab apa? Sebab ini bukan pandangan ulama, ini ayat Al-Quran. Bila ayat Quran, dalilnya kuat. Allah kata fatayammamu sa'idan tayyiban. Tu tayyiban tu maknanya yang taib, yang baik, yang bersih, yang suci. Jadi pakai debu yang ada najis tak sah. Kalau pandangan ulama boleh rak lagi. Ni ayat Quran, mana boleh nak rak? Jadi sepakat ulama kata mesti debunya debu yang suci. Dan debu tu debu yang macam mana? Dia mesti debu tanah. Kalau mazhab kita, debu lain daripada debu tanah tak boleh. Debu simen, simen kan tanah, tak boleh. Debu pasir, bukan tanah tu pasir. Debu batu, tu batu, bukan debu, bukan tanah. Dia mesti debu tanah. Mesti debu tanah. Mana debu tanah? Kalau biasa kita tengok, kalau kerja-kerja orang korek tanah ni kat jalan Tanah Merah tu, kan, waktu kering lah, jangan waktu basah lepas hujan tak nampak dia. Waktu panas terik, bila lori tu lalu debu naik, tu panggil debu tanah. Tu panggil debu tanah. Dia pun melekat kat cermin lori ke apa, kita tepuk situ boleh. Tepuk situ. Tapi jangan ada najis lah, jangan ada tai cicak kat cermin tu ke apa, tak boleh. Tapi kalau cermin tu bersih elok tak apa. Nak tepuk-tepuk cermin lori tu, kawan tu pun buka tingkap lori, tepuk muka dia. Tak boleh lah. Nampak? Nak ceritanya. Baik. Tu debu, mesti debu tanah. Kemudian dia kata engkau sahaja debu yang suci, lagi tiada bercampur dengan suatu. Jangan debu tu bercampur dengan benda-benda lain. Takut nanti debu tanahnya tak cukup, yang lebihnya debu benda lain. Debu benda lain apa? Debu simen lah ke apa, tak mau. Dia mesti debu tanah. Dan engkau dan engkau tepuk atasnya dua tapak tanganmu. Jadi macam mana nak buat? Kita tepuk. Tok guru kami ajar ni, sediakan siap-siap 4 tempat. 4 tempat kita nak tepuk. Dulu kalau masa ngaji pondok dulu, tok guru bawa pakai talam, dia pakai tepung. Jadi konon-konon ni tepung tu debu tanah lah. Ni praktikal, jangan buat pakai tepung. Ni praktikal contoh aja. Dia pun pakai tepung itu, kita pun buat garisan gini. Buat tarik ini, buat macam bentuk tambah tu. Jadi ada 4 tempat, 1 2 3 4. Okey. Jadi yang mula-mula tangan dulu. Kembangkan tapak tangan kita gini, tepuk dekat 2 tempat yang pertama. Dan ingat, kita dah tepuk situ, jangan tepuk lagi situ. Kalau tepuk juga situ lagi, debu tu jadi debu mustakmal. Debu mustakmal tak boleh pakai. Sama macam air mustakmal, mana boleh pakai? Jadi kita tepuk, dan ingat sini kita dah pakai. Tepuk, bukan terus sapu, jangan gelojoh. Tepuk gini pula. Kenapa tepuk gini? Sebab debu untuk tayamum bukan nak banyak. Kita nak kadar saja. Maknanya sikit je. Sebab tu kita tepuk supaya yang lebih-lebih jatuh. Dia kadang dia tak mengaji. Itulah orang suruh ngaji betul-betul, dia tak mau. Tepuk-tepuk dia, alah sikitnya, tepuk banyak-banyak sikit. Puas hati putih gini dengan muka.
penuh debu. Bukan suruh banyak debu atas muka. Syarat saja tepuk. Goncang-goncangkan gini, jadi debu lebih-lebih jatuh. Lebih-lebih kurang, jangan tepuk sampai debu semua jatuh. Dalam kali apa debu pun tak ada. Tak mau juga. Lebih-lebih kurang dia tepuk ini, sudah. Lepas tu macam mana nak sapu? Sapu muka sekali lalu saja. Bukan gosok-gosok, bukan. Sekali lalu. Gitu. Tapi biar meratai lah semua tempat kena. Sapu gitu atas muka kita. Had muka macam had uduk juga. Mana had muka hari tu kita bincang. Macam itulah. Kemudian dia kata, tepuk atas dua tapak tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada segala mukamu. Dan syarat dalam kitab fiqh sebut mesti menyampaikan. Makna menyampaikan tu kita tepuk dan kita sampaikan. Tak sah kalau muka tu kita terus lekat debu tu, ambil talam gitu. Tak boleh. Sebab dia tak menyampaikan. Dia kita tonyoh tu atas debu, tak boleh. Dia kena ada benda yang menyampaikan. Gitu. Ya, jadi yang menyampaikan kita debu tu iaitu dengan menggunakan tangan kita lah. Ya. Macam ni je sekali lalu. Tapi ni lah, tak payahlah sampai yang panjang-panjang. Gitu je. Dia tak seteruk wuduk. Maksudnya tu. Kalau wuduk you betul-betul detail, tonyo-tonyo kan. Ni sekali lalu gitu je. Begitu je. Sebab kita takut kalau kita tonyo-tonyo, dia jadi mustakmal. Sebab dia dah pergi sini, patah balik sini. Debu tu. Kalau air tak apa, sebab dia mengalir. Debu mana mengalir? Sampai situlah ulama' dia kupas. Okeylah soalan tu. Jadi maka engkau sapukan debu itu, dia kata, kepada segala mukamu sekali. Tak payah jangan buat 3 kali. Dia ingat dulu kan dia buat macam wuduk. 1 2. Jenuh. Dah sekali je. Sekali je dah. Dan niatkan olehmu ketika itu. Di sini dia nak ceritanya masuk niat. Jadi tepuk gitu niat. Waktu kita sapu tu kekalkan niat, masuk niat waktu tu. Masa sapu tu niatkan olehmu ketika itu mengharuskan sembahyang. Macam mana niatnya? Kita niat bahawa tayamum ni aku buat kerana nak mengharuskan solat, bukanlah menjadi penyucian yang sebenar. Penyucian yang sebenar wajib dengan air wuduk, tapi ini untuk mengharuskan sahaja. Sebab apa? Sebab tadilah saya sebut, sebab dia tampungan sahaja, bukan yang asal. Asal mesti air. Dan niatkan olehmu ketika itu mengharuskan sembahyang seperti engkau kata. Jadi niat ni bukan wajib macam ni ya. Jangan salah faham. Halah Tuhan niat tu. Tak ada. Niat bukan mesti sebiji macam dalam kitab. Tok guru, tok syekh sebut dah seperti ini. Bila seperti, contoh aja. Contohnya macam ni. Jadi kalau niat kita tak sebiji macam ni pun, tapi poinnya sampai, maknanya sampai, selesai. Bukan nak kena nawaitu tatayamum. Betul tak? Betul tak? Tak kisahlah. Asalkan makna betul. Cakap orang putih tak apa. Macam mana cakap putih? Tak kerti aku. Nampak? Apa tatayamum to my face. Macam tu. Tak kira lah kan? Jadi maknanya betul. Nawaitu tayamum li istibahati salatil fard. Apa makna dia? Sahaja aku niat sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Tu. Jadi kalau tak cakap Arab, cakap Melayu pun boleh. Sahaja aku tayamum kerana mengharuskan solat. Kalau dia India Muslim, cakap Tamil tak apa. Arida tayamum ar-solah. Yang faham tayamum dengan solah yang ni. Lain bahasa dia. Tak mudah, janji maknanya betul. Dia punya niat dia tu. Dan niat dia tu fi qalbi, di dalam hati. Bukan sambil cakap sapu berhambu-hambu debu tu lagi. Tu masuk mulut lah. Maksud gitu pula. Dalam hati je sapu. Saja aku nak bertayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Nampak ni? Kita habiskan sikit lah. Boleh lah. Dan tiada wajib, dia kata. Nampak?
Lepas tu berat wuduk lagi. Tapi kalau tayamum dia tak berat sangat. Nampak ni dia kata. Dan tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambut, sama ada jarang atau tebal. Maknanya tak payah teruk-teruk sangat. Macam kalau wuduk kita kena pastikan semua kena. Ni lalu gitu. Asalkan bahagian had muka tu kita sapu dia. Gitu saja. Kan? Dia kata tak sampai tahap berat macam wajib gitu. Kemudian maka tanggalkan cincinmu. Tanggalkan cincin. Tujuan tanggal cincin, takut ada debu melekat kat cincin tu, kita tepuk tempat lain pula, debu yang tadi dah pakai dah ni. Kita dah niat dah, kita tepuk tempat lain, jadi mustakmal lah. Dia bercampur lah nanti. Jadi sebab tu suruh tanggal cincin, dia kata. Maka tanggalkan cincinmu jikalau ada. Kalau ada lah, tak ada cincin jangan tanya nak tanggal mana, cincin tak ada Ustaz. Bengong enggak. Kan, kalau ada lah dia kata, pada tanganmu cincinmu. Cincinmu lah tanganmu, jangan tangan orang lain. Maka tepuk olehmu akan tapak tanganmu. Banyak ilmu. Tepuk olehmu akan tapak tanganmu yang kedua. Ni tadi saya buat 4 tadi kan. 4 gini, 2 ni kita pakai dah. Tangan pakai dah. Mustakmal dah. Tepuk tempat yang kedua pula. 2 lagi tempat. Dia kata, tepuk, mana tepuk? Tepuk tanganmu yang kedua ke atas debu serta engkau jarangkan segala jarimu. Buka. Tepuk, jarang-jarangkan jari. Dan sapu olehmu akan kedua tanganmu. Lepas tu sapu kat tangan. Sapu kat tangan ni begini. Ini yang saya ambil terus daripada Tok Guru Siddiq Noh lah, cara dia buat macam mana. Okey, saya tunjuk. Kita tepuk. Okey, mulakan tangan kanan dulu. Jadi bila kita nak sapu kat tangan kanan, yang menyapunya tangan kiri. Sebab yang nak kena sapu tangan kanan. Jadi kita tepuk tangan kiri ni nak buat kerja. Jadi gini, kita pakai yang telapak tangan belah bawah dulu. Okey, pakai telapak tangan belah bawah, kita tarik daripada sini. Tarik daripada sini sampai kat siku, kita pusing. Sampai kat siku kita pusing. Kita pakai pula tangan yang belah atas kat jari ni. Lepas tu kita pun lalu sampai depan ni, sampai sini. Lepas tu kita tarik kod jari ni. Sampai sini, lepas tu tarik kod jari ni. Tarik kod jari ni, kita pun masuk. Macam dia macam silat. Masuk sini, macam ni pula. Lepas tu, gitu. Tok Guru buat macam tu lah. Faham? Buat macam ni. Boleh? Jadi macam tu. Jadi maknanya bawah kena, atas pun kena. Benda ni kena belajar. Sebab apa? Mungkinlah masalah air tak ada masalah sangat, tapi takut tangan simen. Bawa motor aksiden jatuh, simen tangan, tak air tak masuk, kena kulit, wajib tayamum. Masa tu baru nak telefon ustaz, kena pula telefon 3 kali, ustaz tak angkat, marah pula tu. Bukan nanti nak angkat ustaz ni. Dah. Siapa suruh masa orang ngaji tak nak ngaji betul-betul? Jadi kita faham betul-betul macam mana. Dah. Baru kita nanti insya-Allah tak payah kata kita, orang lain kena, kita boleh tolong terang. Kita boleh tolong ajar pula. Tu. Menyampaikan debu itu kepada mana hilang. Kedua ke atas debu serta anggota serta engkau jarangkan segala jarimu dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu. Maksud mana sampai siku lah. Sampai siku. Lebihkan sikit apalah. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu itu, maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata kedua tanganmu. Itu kemudian maka sapu olehmu akan maknanya bahagian tangan tadi, sebab bahagian tangan banyak sangat nak kena lalu. Jadi dia kata kalau debu tu tak cukup, tepuk sekali lagi dan sambung kat tempat yang belum kena debu. Tu maksud dia lah. Maka tepuk olehmu akan maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata kedua tanganmu. Wajib rata debunya itu. Pastikan semua tempat tu dah rata kena tempat. Tapi jangan patah balik Kalau air kita basuh gitu tak. Ni sekali lalu Jangan dah ni lalu ni gosok pula. Tak boleh. Kalau gosok-gosok gini, dia dah jadi mustakmal. Sebab tempat tu dah kena, kita gosok balik, kena balik, mustakmal.
Lepas tu kena hati-hatilah. Nak? Gitu. Hingga rata kedua tanganmu itu, kemudian maka sapu olehmu akan salah suatu daripada tapak tanganmu itu kepada lainnya. Maksudnya bila dah sapu tangan kanan, sapu pula lah tangan kiri, maksud dia. Serta engkau selat-selati akan segala silang-silang jarimu. Ni bahagian jari ni selat-selatkan, celah-celah jari ni, supaya semua tempat kena dia punya ni. Jadi maknanya bukan gosok-gosoknya ni, maknanya sekali lalu ini, supaya tempat ni pun kena debu tadi. Itu, dan engkau sembahyangkan dengan tayamum itu satu fardu. Okey, berkenaan dengan ni berlaku khilaf di kalangan ulama, tapi pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, satu tayamum satu fardu. Walaupun mungkin kita akan dengar ada ustaz lain mengajar ke apa, ada kata boleh. Jadi yang kata boleh tu pandangan lain, mungkin pandangan mazhab lain, ataupun pandangan yang tak berapa kuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi pandangan yang kuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, satu tayamum untuk satu fardu. Macam dalam kitab Hidayatul Salikin ni sebut, dia kata dengan maka dan engkau sembahyangkan dengan tayamum itu satu fardu. Contohnya sembahyang maghrib tadi tak ada air, kita tayamum, maka bila kita sembahyang fardu maghrib, untuk sembahyang isyak kena tayamum lain. Tak boleh pakai tayamum yang tadi, tak boleh. Dan barang yang engkau kehendaki daripada segala sunat. Ada pun sunat banyak-banyak tak apa. Kita sembahyang sunat qabliyah, tak apa. Lepas tu kita pun sembahyang fardu maghrib. Dia tayamum tu tak terus batal dengan sebab sembahyang fardu maghrib saja. Lepas fardu maghrib kita nak sembahyang ba'diyah, boleh? Sebab sembahyang ba'diyah sunat. Lepas tu kita nak baca Quran pun boleh, sebab baca Quran sunat. Tapi bila nak sembahyang isyak, tak boleh, sebab sembahyang isyak tu fardu. Maka kena tayamum lain. Maksud dia macam tu. Maka jikalau engkau kehendak akan sembahyang fardu yang kedua, maka engkau permulai pula tayamum yang kedua itu. Tadilah macam saya sebut, bila kamu nak buat sembahyang fardu yang lain, yang kedua, maka tayamum sekali lagi. Bermula tayamum daripada hadas kecil dan daripada hadas besar itu apa tu? Kegiatnya, kaifiyat, pecah tulisannya. Kaifiatnya satu jua. Maksud dia sama ada tayamum untuk ganti wuduk atau tayamum untuk ganti mandi wajib, sama macam tu juga sapu muka, sapu tangan. Jangan salah faham. Dia nak tayamum sebab mandi wajib, dia guling terus atas debu. Dia kata mandi wajib semua anggota, dia pun debu semua satu anggota. Tu tak cerdik namanya. Tak betul. Kalau nak ganti sebab air tak ada, kita nak mandi wajib ni, air tak ada, maka kita ganti dengan tayamum. Tayamum tu memadai muka tangan, itulah tayamum. Jadi dengan sapu muka tangan tu dah dikira menggantikan mandi wajib tadi. Faham? Tapi bukan ganti terus. Bila ada air, kenalah mandi wajib. Buat relax situ. Tak mau. Nak kenalah mandi wajib sebab dia belum terangkat lagi hadas dia. Kan? Faham tak? Gitu. Jadi itu cerita tentang tayamum. Nanti kita akan tengok insya-Allah, sekiranya diizin Allah, esok kuliah subuh kita sambung faslun fi adabil khuruji ilal masjid. Yang ni nak cerita apa pula? Adab menyatakan keluar ke masjid. Maknanya adab nak pergi masjid, mana keluar rumah nak pergi masjid. Apa adab-adab dia? Ada adab dia. Lepas tu kitab ni, lepas tu saya berani kata, siapa yang betul-betul boleh ikut kitab Hidayatul Salikin ni daripada kulit ke kulit, silap-silap hari bulan, terangkat jadi wali. Sebab apa? Sebab dalam kitab ni adab dia ajar daripada bangun tidur sampai tidur balik, semua ada adab. Kalau boleh ikutlah sebiji-sebiji, insya-Allah. Kalau tak wali pun dia jadi hamba Allah yang sangat bertakwa di sisi Allah, yang sangat bersih, yang sangat cantik amal dia, insya-Allah. Tu. Tapi janganlah buat kerana nak sangat jadi wali. Takut wali tak jadi, kuali jadi. Jadi kita buat ni sebab kita nak dapat menjadi kekasih Allah, nak jadi hamba Allah
yang paling terbaik di sisinya, insya-Allah. Walaupun kita ni taklah baik sangat, tapi kita cuba nak jadi yang terbaik, setakat mana yang kita mampu. Jadi kita berhenti sini dan kita akan sambung fasal yang seterusnya esok subuh, insya-Allah, pada menyatakan adab keluar ke masjid. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.